merupakan satu usaha Perbadanan Taib untuk memupuk sifat menabung yang berjaya. Di majlis ini juga, anugerah program keusahawanan Perbadanan Taib juga dianugerahkan kepada 10 usahawan terpilih. Program yang diadakan selama 2 minggu yang bermula pada 4 Januari 2017 hingga 18 Januari 2017 yang lalu telah memberi peluang kepada para pengusaha mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan dalam mengembangkan lagi perusahaan mereka sekaligus menyokong usaha kerajaan ke arah mempelbagaikan lagi ekonomi negara yang mapan. Awang Haji Lokman Al-Hakim bin Haji Hamdan, pemilik Al-Hufaz Management, memenangi anugerah pertama dan menerima wang tunai RM5,000. Pemilik syarikat Steamy Rides and Cleaning Services yang dimiliki oleh Awangku Ahmad Akram bin Pengiran Haji Muhammad Idrus merupakan penerima kedua dan menerima wang bernilai RM3,000. Bagi penerima anugerah ketiga dan menerima wang sebanyak RM2,000 dianugerahkan kepada Dr. Nirwan bin Nasir, pemilik syarikat Simvolos Konsultansi and Medical Supplies, Sendirian Berhad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم وعلى أصحابه العظام. Dalam mengembang majukan perlaksanaannya, Perbadanan Taib juga membuat kolaborasi dan mendapat sokongan sepenuhnya dari Majlis Ugama Islam MUIB, Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam perkhidmatan zakat simpanan bagi para pemegang simpanan Taib. Perbadanan ini merupakan satu-satunya institusi keuangan Islam yang memberikan perkhidmatan sedemikian. Berdasarkan jumlah kutipan zakat simpanan telah menunjukkan peningkatan yang tertinggi pada hujung tahun 2015 iaitu sebanyak RM4.27 juta berbanding pada tahun 2001 di mana perkhidmatan zakat simpanan mula dikenalkan. Pada majlis sambutan ulang tahun Perbadanan Taib ke-25 kali ini telah mengetengahkan pameran yang menjurus kepada produk-produk keluaran Perbadanan Taib. Terdapat pameran Perbadanan Taib, Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad, Darussalam Holding Sendirian Berhad dan program usahawan. Sejak penubuhannya, Perbadanan Taib telah memperkenalkan pelbagai produk perkhidmatan yang bercorakkan muamalah Islam. Pelbagai usaha telah dilaksanakan dalam mengembang luaskan lagi perkhidmatannya secara vertikal, terutama dalam sektor keuangan. Perbadanan Taib juga turut berkembang dengan 2 buah penubuhan anak syarikat yang telah memberikan perkhidmatan yang berunsurkan syariah iaitu penubuhan Insurans Islam Taib Holding Sendirian Berhad dan Darussalam Holding Sendirian Berhad. Bagi Insurans Islam Taib Holdings, perkhidmatan takaful bagi kenderaan, rumah, pembantu rumah, kembara dan penabungan secara bersistematik bagi keluarga dan anak-anak antara perkhidmatan yang ditawarkan. Bilangan pelanggan di bawah Insurans Islam Taib Am Sendirian Berhad dan Insurans Islam Taib Keluarga Sendirian Berhad telah meningkat dari setahun ke setahun dengan kadar peningkatan secara purata 5 tahun kebelakangan. Sementara Darussalam Holding Sendirian Berhad juga menunjukkan perkhidmatan yang semakin meningkat. Pada mulanya, Darussalam Holdings ditubuhkan bagi membantu urusan-urusan haji dan umrah. Namun pada masa ini, syarikat ini telah menawarkan beberapa lawatan keluar negara bagi pakej-pakej ke tempat-tempat bersejarah Islam dan mendatangkan para pelancong ke negara ini. Sempena dengan penubuhan Perbadanan Taib ke-25 ini, program loyalty yang dikenali As-Salam telah dikenalkan dan telah dilancarkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Atas kita melancarkan kad
Assalam. Darussalam Holding Sendirian Berhad. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. Program Loyalty Darussalam Holdings diwujudkan untuk membolehkan para pelanggan mengumpul mata ganjaran dari mana-mana pembelian produk dan perkhidmatan yang ditawarkan Darussalam Holdings Sendirian Berhad seperti tiket penerbangan, pembelian pakej haji dan umrah dan pembelian pakej pelancongan dan pengembaraan. Awang Haji Mahmud bin Haji Muhammad, pengarah urusan Darussalam Holdings Sendirian Berhad, menerangkan mengenainya. Kad As-Salam atau yang bermaksud salam sejahtera ini merupakan kad keahlian yang ditawarkan kepada semua pelanggan. Jadi mana-mana jemaah ataupun pelanggan-pelanggan yang berinteraksi atau membuat pembelian produk sama ada haji, umrah ataupun pelancongan akan secara automatik menjadi ahli. Jadi dia perlu sekiranya bukan jemaah membeli pakej haji ataupun umrah akan secara automatik menjadi ahli. Kad As-Salam ini di mana para pelanggan akan berpeluang mengumpulkan dan menebus mata ganjaran ketika membeli produk dan perkhidmatan yang tersedia di Darussalam Holding. Adapun objektif utama kira ianya adalah merupakan loyalty program, adalah bagi mengekalkan para pelanggan yang sedia ada. Yang kedua, sebagai ganjaran kepada pelanggan-pelanggan Darussalam yang bertindak sebagai inisiatif Darussalam untuk memberikan penghargaan dalam bentuk mata ganjaran kepada pelanggan-pelanggan yang setia dan juga mempromosikan atau untuk menarik pelanggan-pelanggan yang baru dengan memberikan ganjaran dalam meningkatkan reputasi dan menarik minat orang ramai dalam mengikuti loyalty program ini berdasarkan ganjaran yang diberikan untuk membolehkan para pelanggan mengumpul mata ganjaran dari mana-mana pembelian produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh Darussalam seperti pakej haji, pembelian pakej umrah, pembelian tiket-tiket penerbangan dan pembelian pakej-pakej pelancongan dan pengembaraan. Memang pihak pengurusan mengalu-alukan mana-mana pelanggan yang ingin menjadi ahli dalam loyalty program ini dan pihak pengurusan pun tidak akan mengenakan sebarang charge fees ataupun bayaran, tetapi bagi seseorang ataupun mana-mana pelanggan yang ingin mengumpulkan mata ganjaran, ia terpaksa jua membeli mana-mana package. Tapi sekiranya pelanggan itu ingin mendaftar, secara automatik ia akan mendapat 500 mata ganjaran percuma dan tanpa bayaran. Tetapi bagi ia membolehkan mata ganjarannya itu meningkat, ia terpaksa membeli mana-mana package lah. Dalam 500 tidak ada. Sehingga pelanggan itu dapat mengumpul mata ganjaran 1000, baru ia pelanggan itu boleh dapat redeem ataupun menebus. Pihak pengurusan ada membuat pengiraan yang tertentu, 1000 itu berapa diskaun yang ia boleh dapat untuk pembelian mana-mana produk Darussalam seterusnya. InsyaAllah di masa akan datang Darussalam Holding akan bekerjasama dengan mana-mana syarikat ataupun contohnya restoran ataupun shopping mall, mana-mana pelanggan yang mempunyai kad diskaun ini akan memperoleh diskaun di mana-mana. Memang ada 3 jenis kad di sini. Biru yang kami panggil kad klasik, silver card dan gold card.
bagi mendapatkan kad ini ada peringkat-peringkat. Jadi buat peringkat yang pertama, bagi keahlian yang pertama, mana-mana pelanggan akan dapat secara automatik kad klasik ini. Setelah ia dapat mengumpul daripada maksimum kepada 25,000, ia akan upgrade dinaik taraf kepada silver card. Dari silver card ke gold card, ia mesti mencapai 50,000. Jadi 50,000 satu ke atas, ia akan menjadi gold card. Jadi mana-mana ahli, sekiranya pelanggan yang akan menembus dari kad-kad ini, ia akan mendapat diskaun yang lebih banyak. Pemegang kad ini, mata ganjaran yang ada mempunyai had limit 2 tahun. Setelah 2 tahun ia akan expired. Tapi sekiranya ia aktif, pembelian sekiranya setiap tahun tiada umrah, ia membeli tiket apa dengan Darussalam, pointsnya tu akan meningkat, tu dah ada expiry-nya. Tapi kalau sekiranya ia stagnan dalam masa 2 tahun, mata ganjarannya tu akan expired. Renew ada charges RM10, tetapi alhamdulillah Darussalam, konsep perniagaan Darussalam adalah berkonsepkan syariah compliance, patuh syariah. Jadi memang pihak pengurusan telah pun merujuk kepada pihak lembaga syariah, dan charges RM10 ini akan didermakan. Akan didermakan, bukannya Darussalam yang mengambil, didermakan kepada tabung dana projek amal yang Darussalam ada mengendalikan, iaitu projek amal Albir wa Taqwa. Itu yang keunikan juga kad ini lah. Program Usahawan Taib adalah anjuran Perbadanan Taib dengan kerjasama Darussalam Enterprise Day bersempena ulang tahun penubuhannya ke-25 dengan tujuan untuk memberi sokongan ke atas pelbagai usaha kerajaan dalam memajukan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Antara objektif program ini adalah untuk memberi peluang kepada para pemilik syarikat tempatan untuk mempertingkatkan pengetahuan seperti dalam bidang pengurusan perniagaan, pemasaran dan keuangan, dan juga untuk membina keyakinan diri dalam perjumpaan bersama pelanggan dan pelabur tempatan atau antarabangsa. Pengurusan Al-Hufaz adalah merupakan sebuah syarikat pengurusan bagi acara-acara yang memberikan tumpuan kepada aktiviti agama. Mula beroperasi pada bulan April 2016. Misi pengurusan ini adalah untuk melahirkan generasi Al-Quran dengan berbekalkan visi sifar buta huruf Al-Quran dan memberi pengetahuan dalam keuangan Islam di kalangan penduduk dan rakyat negara Brunei Darussalam. Objektif penubuhannya adalah untuk membangunkan platform dalam membantu orang Islam mengenal Al-Quran bukan hanya di mulut sahaja tetapi disemai sehingga ke sanubari setiap manusia. Al-Hufaz Management ditubuhkan pada tahun lepas 30 bulan April di Kementerian Kewangan. Jadi kami adalah sebuah event management yang fokus kepada religious events. Jadi pada masa yang sama kami juga membantu pada orang ramai untuk mencari guru Al-Quran. Masa ini alhamdulillah kami mempunyai 347 students dan mempunyai 67 guru-guru yang tempatan bertauliah di Majlis Agama Islam Brunei yang terdiri daripada orang tempatan semuanya, dan mereka semua adalah graduan. Kami masa ini kami sudah mengadakan kem hafazan pertama di Brunei dan recently yang kedua lagi, kem hafazan surah pilihan. Kami juga insyaallah berkolaborasi beberapa syarikat untuk membedah buku Hilal Ashraf insyaallah. Sekali ada lagi kami buat bengkel-bengkel mandikan jenazah. Kami buat boss versus leaders by our team Hufaz leaders. Jadi kami pun we have many products today. Perkhidmatan pembersihan cuci kereta Steamy Rides merupakan penyuci kereta yang ditubuhkan di negara Brunei Darussalam sejak 1 April 2014. Syarikat ini merupakan syarikat yang pertama yang memberikan perkhidmatan penyucian kereta dengan sistem steam dan kini telah pun membuka cawangannya yang kedua